Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alif Wajdi bin Muhammad Hairudin. Jadi saya akan menerangkan konsep ekonomi menurut Islam. Baik, pertama sekali kita lihat dahulu pendahuluan. Ekonomi merupakan satu cabang sains sosial yang mengkaji pembahagian sumber yang terhad untuk memenuhi kehendak manusia. Kegiatan ekonomi manusia juga diatur dalam Islam dengan prinsip ilahiyah. Okey, kita lihat berdasarkan dua pernyataan ini. Ekonomi ini merupakan satu cabang daripada sains sosial di mana ia mengkaji pembahagian sumber yang terhad untuk memenuhi kehendak manusia. Itu dia punya huraian. Okey, selanjutnya kita lihat pula maksud Islam menurut tokoh. Okey. Muhammad Baqir As-Sadri menjelaskan maksud ekonomi Islam sebagai satu mazhab atau pemikiran yang menekankan Islam secara sepadu berkaitan pemikiran, ajaran, analisa dan tafsiran untuk menyelesaikan masalah-masalah perekonomian. Seterusnya, Muhammad Al-Mubarak pula menerangkan ekonomi Islam sebagai sekumpulan kaedah yang berhubung dengan pemilikan, amalan, pengeluaran dalam bentuk material dan kerohanian, penggunaan dan pengagihan yang berkaitan hak-hak kehartaan yang bersumberkan Al-Quran dan As-Sunnah. Okey, kita lihat pernyataan yang pertama sekali. Maksud ekonomi Islam ni menurut Muhammad Baqir, ia mengatakan bahawa ekonomi itu merupakan satu pemikiran yang menekankan Islam secara sepadu. Maksudnya ia tidak lebih dan juga tidak kurang dari segi pemikiran, ajaran, analisa dan juga tafsiran demi menyelesaikan masalah-masalah ekonomi. Okey, menurut Muhammad Al-Mubarak pula, beliau menerangkan ekonomi Islam sebagai sekumpulan kaedah yang berhubung dengan pemilikan amalan, pengeluaran dalam bentuk material ataupun bahan dan kerohanian. Maksudnya dia mengatakan ekonomi Islam ni sebagai dia punya satu kaedah ataupun metod yang berhubung dengan pemilikan amalan, pengeluaran dalam bentuk bahan-bahan dan juga kerohanian. Okey, penggunaan dan pengagihan yang berkaitan hak-hak kehartaan ini semuanya bersumberkan daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Okey, seterusnya kita masuk ke dalam ciri-ciri ekonomi Islam. Okey, yang pertama sekali ialah memelihara dan menjaga fitrah manusia. Okey, Islam menetapkan hak perwarisan kerana secara fitrahnya menyayangi anak-anak dan akan merasa sedih sekiranya tidak mewarisi sebarang harta atau peninggalan. Oleh itu, Islam menetapkan hak pewarisan kerana ianya bersesuaian dengan fitrah manusia. Baik, kita lihat dulu. Yang pertama sekali, memelihara dan menjaga fitrah. Apabila berlaku sesuatu kematian yang melibatkan ibu bapa ataupun ahli keluarga terdekat, waris daripada ahli keluarga si mati itu akan memperoleh sedikit harta ataupun beberapa bahagian harta daripada yang dimiliki oleh si mati kepada mereka untuk memberikan sedikit pengubat jiwa ataupun memberikan sedikit kegembiraan, bukan kerana perginya si mati, namun ianya untuk mengelakkan daripada berlakunya perkara-perkara yang tidak masuk akal seperti tidak mampu menerima takdir dan sebagainya. Okey, seterusnya yang kedua, memelihara norma akhlak. Baik. Sistem ekonomi Islam selalu memelihara norma-norma akhlak yang mulia dan manusia tidak boleh melanggar norma akhlak tersebut yang telah ditetapkan Allah Subhanahu Wa Taala dalam menjalankan aktiviti ekonomi. Hal ini kerana masyarakat Islam adalah masyarakat yang berlandaskan akhlak mulia seperti kasih sayang serta tolong menolong. Okey. Maksud norma-norma akhlak ini ialah beberapa perkara-perkara yang telah diwajibkan ataupun disuruh oleh Allah agar seseorang itu sewaktu melakukan aktiviti ekonomi yang berkaitan dengan ekonomi seperti menjual, membeli ataupun dan sebagainya. Jadi kita nak buat tu tak boleh nak menipu dan juga kita tak boleh nak orang kata tidak menepati norma-norma ataupun syarat-syarat yang telah Allah tetapkan. Okey. Masyarakat Islam ni pula ialah masyarakat yang hidup dalam satu kawasan yang sama ataupun di
serata dunia, namun ia masih berlandaskan akhlak mulia seperti berkasih sayang serta tolong menolong. Baik, termasuk ciri-ciri yang seterusnya ialah memenuhi kepentingan masyarakat. Kegiatan ekonomi Islam bukanlah untuk mencipta persaingan, memonopoli atau bersikap mementingkan diri. Dengan usaha mengumpulkan harta sebanyak mungkin seperti yang terjadi dalam sistem ekonomi hasil penemuan manusia, tapi bertujuan untuk merealisasikan kekayaan dan keuntungan umum bagi seluruh masyarakat dengan mematuhi perintah Allah. Okay. Dari segi ekonomi Islam ni kan, kita ia diwujudkan bukan bertujuan untuk mewujudkan persaingan, melakukan aktiviti monopoli ataupun bersikap mementingkan diri sendiri, ataupun dengan kata mudah hanya memikirkan tentang nasib diri sendiri tanpa menghiraukan keadaan orang lain. Okay. Kalau kita lihat daripada sistem ekonomi yang dikeluarkan oleh manusia, ia lebih kepada mementingkan kekayaan pembeli dan bukannya untuk membantu golongan-golongan masyarakat ataupun para pembeli mereka, kerana peniaga akan meletakkan harga yang tinggi dan pelanggan tiada pilihan lain terpaksa melakukan pembelian ke atas produk tersebut. Okey, seterusnya kita masuk kepada ciri yang kedua terakhir. Ekonomi Islam sebahagian dari sistem yang menyeluruh. Nilai-nilai yang terkandung dalam ekonomi Islam tidak terlepas dari prinsip-prinsip ajaran Islam. Dalam pelaksanaannya haruslah memandang kemaslahatan umat manusia dan juga bersifat pengabdian. Oleh sebab itu, kegiatan ekonomi menurut Islam berbeza dengan kegiatan ekonomi dari sistem yang dirasakan manusia, baik kapitalisme maupun sosialisme. Baik, tengok nilai yang ada dalam terkandung dalam ciri ekonomi Islam ni tidak terlepas dari prinsip-prinsip ajaran. Maksudnya, prinsip-prinsip Islam tu telah berkait ataupun berlaku sedikit persefahaman dan ia tidak bercanggah dengan apa nilai-nilai yang terkandung di dalam sistem ekonomi Islam. Dan juga pelaksanaan ini haruslah memandang kemaslahatan umat manusia dan juga bersifat pengabdian. Oleh sebab itu, kegiatan ekonomi ini lebih kegiatan ekonomi yang menurut Islam kita dapat saksikan ia lebih mementingkan ia berlaku adil kepada dua-dua pihak, sama ada pihak pembeli ataupun pihak peniaga, dan ianya berbeza dengan sistem ekonomi yang dihasilkan daripada kesefahaman manusia. Seterusnya yang terakhir sekali sampai di sini saja perbincangan saya. Seterusnya saya serahkan kepada ahli kumpulan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, seterusnya kita pergi kepada dasar ekonomi Islam. Okey, kita lihat dulu hukum dasar ekonomi Islam. Yang pertama sekali, hukum ekonomi Islam adalah berasaskan dua sumber utama, iaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Quran adalah sumber rujukan utama dalam Islam. Terdapat banyak ayat-ayat yang berkaitan dengan ekonomi seperti pengharaman riba, proses jual beli, zakat dan juga lain-lain. Keduanya adalah hadis. Al-hadis bermaksud sesuatu yang baru atau lama kepada qadim. Ia juga bermaksud perkhabaran dan perbincangan yang bersifat keagamaan ataupun tidak. Baik, hadis ni kita lihat daripada perbuatan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi berdasarkan daripada apa yang baginda lakukan, jadi kita akan mengambilnya sebagai hadis qudsi ataupun ia dijadikan contoh dalam kehidupan sehari kita sebagai seorang umat Islam. Okey, seterusnya termasuk pula yang kedua, dasar yang bahagian seterusnya ialah ijma'. Okey, ijma' ni ialah ijma' yang ditakdirkan sebagai kesepakatan tentang hukum agama terhadap sesuatu. Ulama tidak semestinya membuat kesepakatan secara beramai-ramai, tapi juga boleh terjadi antara 2 atau 3 ulama tanpa dirancang. Jadi ulama ni untuk mengeluarkan satu fatwa tu, maksudnya dia akan melakukan perbincangan, dan apabila berlaku perbincangan dan mengikut beberapa hadis daripada Nabi Muhammad SAW, maka terhasillah satu fatwa tersebut. Sesuatu yang terakhir ialah qiyas, iaitu suatu perbandingan antara sesuatu dengan sesuatu dari segi hukum.
Baik, tujuan kias ni adalah untuk mendapatkan persetujuan tentang hukum sama ada halal ataupun haram terhadap sesuatu yang belum ditetapkan hukumnya. Baik, jadi di sini dapat lihat seperti pada pengharaman arak di mana Nabi mengkiaskan pengharaman tuak itu kepada arak. Jadi, apabila tuak itu dikiaskan kepada arak, maka secara langsung arak tersebut menjadi haram. Baik, itu saja daripada saya. Sekian. Seterusnya, saya, Mariam Sakinah binti Hanafi, akan membentangkan prinsip umum sistem ekonomi Islam. Prinsip umum sistem ekonomi Islam ini terbahagi kepada 9, iaitu yang pertama ialah kebebasan individu. Manusia bebas melakukan sesuatu. Prinsip ini mendasari tanggungjawab amar makruf nahi munkar. Kebebasan individu yang dimaksudkan di sini ialah individu atau masyarakat bebas untuk menjalankan perniagaan ataupun bermuamalat asalkan tidak melanggar syariah dan perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan mengikut garis panduan yang ditunjukkan dalam Islam. Yang kedua ialah hak memiliki harta. Islam mengiktiraf hak individu, jaga kemaslahatan masyarakat. Hak memiliki harta ini tidak sama seperti prinsip-prinsip yang dicipta oleh manusia, seperti prinsip komunisme yang mana tidak mengiktiraf hak dan juga harta individu. Seterusnya, saya, Mariam Sakinah binti Hanafi, akan membentangkan prinsip umum sistem ekonomi Islam. Prinsip umum sistem ekonomi Islam ini terbahagi kepada 9, iaitu yang pertama ialah kebebasan individu. Manusia bebas melakukan sesuatu. Prinsip ini mendasari tanggungjawab amar makruf nahi munkar. Kebebasan individu yang dimaksudkan di sini ialah individu atau masyarakat bebas untuk menjalankan perniagaan ataupun bermuamalat asalkan tidak melanggar syariah dan perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan mengikut garis panduan yang ditunjukkan dalam Islam. Yang kedua ialah hak memiliki harta. Islam mengiktiraf hak individu, jaga kemaslahatan masyarakat. Hak memiliki harta ini tidak sama seperti prinsip-prinsip yang dicipta oleh manusia, seperti prinsip komunisme yang mana tidak mengiktiraf hak dan juga harta individu. Seterusnya, kita bergerak kepada prinsip yang ketiga iaitu ketidaksamaan ekonomi terkawal, iaitu menerima hakikat tetapi kawal jurang. Prinsip ini memberi gambaran bahawa terdapat jurang antara golongan yang kaya dan yang miskin. Tetapi dalam pemerintahan Islam, ianya dikawal oleh pemerintahnya sendiri. Dan masalah pemberian keuntungan hanya kepada orang kaya dan penindasan kepada orang miskin tidak akan berlaku kerana dalam Islam akan diberikan secara adil mengikut kuantitinya. Seterusnya, prinsip yang keempat iaitu keadilan kesaksamaan sosial. Setiap orang mempunyai peluang sama dalam ekonomi. Dalam sistem Islam ini adil dan memberi peluang kepada semua orang tanpa mengira latar belakang ataupun pangkat. Manakala sistem yang lain seperti sistem kapitalis hanya menekankan terhadap orang kaya sahaja yang berkuasa dan membuka peluang yang lebih besar berbanding golongan yang miskin. Islam tidak mengajarkan sebegitu. Islam itu adil. Prinsip yang kelima iaitu jaminan sosial, iaitu dijamin hak asasi dan ada hak memperoleh mata pencarian. Jaminan sosial ini juga seperti mata pencarian itu Islam dah menetapkan golongan lelaki dapat berapa, perempuan dapat berapa.
supaya tidak berlakunya pergaduhan. Okey, seterusnya kita bergerak kepada prinsip yang keenam, iaitu edaran kekayaan yang meluas supaya berkitar di kalangan rakyat dan bukan pada golongan tertentu. Okey, prinsip yang keenam ini bermaksud bahawa dalam prinsip Islam, kekayaan itu dikongsi bersama antara golongan kaya dan golongan yang miskin. Kerajaan juga memainkan peranan yang penting dalam menyediakan zakat harta untuk diagihkan kepada golongan miskin supaya mereka juga dapat menikmati sama seperti golongan yang lain. Maksudnya kat sini, golongan miskin ni, kalau kerajaan itu menyalurkan zakat itu sebaik mungkin kepada golongan yang miskin, maka golongan yang miskin ini dapat merasai apa yang dirasai oleh orang yang biasa. Sebagai contoh, dapat makanan yang cukup, zat yang cukup, keperluan yang mencukupi, macam tu. Kemudian prinsip yang ketujuh, iaitu pengharaman pengumpulan harta tak menentu. Okey, Islam sangat melarang kumpul harta yang tidak berpatutan bagi individu. Apakah yang dimaksudkan kumpul harta yang tidak berpatutan? Okey. Maksud kumpul harta yang tidak berpatutan ialah mengumpul harta secara berlebihan sehingga melanggar syariat Islam, iaitu lalai dengan harta tersebut dan yang menyebabkan mereka melanggar perintah Allah, seperti melakukan perzinaan, berlakunya riba dan sebagainya. Perkara ini ditegaskan dalam firman Allah dalam surah Al-Humazah ayat 1 hingga 2, iaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addadah. Sadaqallahul azim, yang bermaksud kecelakaan besar bagi tiap-tiap pencaci, pengeji dan pengumpul harta dan berulang-ulang mengira kekayaannya. Allah dah firman dalam surah Al-Humazah dah. Maksudnya, pengumpulan harta ini sangat diharamkan. Sepatutnya mereka perlu mengagihkan harta tersebut kepada orang-orang yang memerlukan, membuat bersedekah ataupun berwakaf. Seterusnya kita bergerak kepada prinsip yang ke-8, iaitu pengharaman institut antisosial seperti minuman keras, riba dan aktiviti sorok barang. Pengharaman ini perlu dilakukan kerana masalah-masalah seperti kerana masalah ini membawa kepada masalah yang lebih besar seperti kemalangan, kecederaan kepada mereka yang tidak bersalah disebabkan mereka yang mengambil minuman keras, mabuk dan melanggar orang yang tidak bersalah di jalan raya. Perkara ini menyebabkan pergaduhan kepada sesetengah golongan dengan golongan yang lain. Bukan golongan tetapi bangsa, antara bangsa Melayu dan juga bangsa Cina sebagai contoh. Seterusnya kita bergerak kepada prinsip yang terakhir, iaitu prinsip yang ke-9, iaitu kebajikan individu dan sosial. Islam amat menekankan kebajikan terhadap umatnya. Kebajikan individu dan sosial ini saling melengkapi dan bukannya bersaing atau bertentangan. Iaitu bermaksud seseorang individu itu berkait atau tergolong dalam masyarakat. Individu yang kaya hendaklah membantu individu yang miskin dengan cara bersedekah, berzakat, berwakaf dan sebagainya. Dan ia dapat menjadikan sesebuah masyarakat itu lebih stabil dan saling membantu antara satu sama lain. Seperti dalam firman Allah dalam surah Al-Ma'idah ayat yang kedua, iaitu وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى, yang membawa maksud menolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan ketakwaan. Kalaulah umat Islam itu memegang ayat ini, maka insya-Allah masalah penindasan terhadap orang yang miskin
tidak akan berlaku. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hana Zakiah binti Wahab dari PISMP Ambilan Jun 2019. Di sini saya akan menerangkan serba sedikit tentang Baitul Mal. Secara umumnya saya akan menerangkan tentang definisi Baitul Mal, sejarah penubuhan Baitul Mal di zaman Rasulullah dan sejarah penubuhan Baitul Mal di Malaysia. Baiklah, kita bermula daripada definisi Baitul Mal. Baitul Mal merupakan satu istilah bahasa Arab yang bermaksud rumah harta. Dalam istilah moden, ia dikenali sebagai Perbendaharaan Negara atau Kementerian Kewangan pada masa ini. Baitul Mal merupakan sebuah institusi kewangan yang berfungsi untuk menyelenggarakan segala harta umum atau tempat penyimpanan barang-barang berharga seperti wang emas ataupun perak. Ringkasnya, ia juga berperanan sebagai pusat pelaburan harta umat Islam. Sekaligus, ia juga berfungsi untuk menubuhkan bank Islam yang aktif dan secara langsung meniagakan harta umat Islam secara terkumpul. Baitul Mal ini juga bukan sahaja sekadar untuk pembangunan yang ada kaitan dengan ibadat khusus seperti menyediakan tempat untuk mengerjakan solat, untuk menjaga kebajikan orang, memerlukan malah merangkumi segala kegiatan pembangunan negara sama ada untuk pembangunan ekonomi, infrastruktur, pendidikan, pertahanan, perkhidmatan awam dan juga kebudayaan. Di sini jelas menunjukkan bahawa institusi kewangan Islam yang sebenarnya tidak pernah memisahkan antara faktor ibadat khusus iaitu fardu ain daripada faktor ibadah umum iaitu fardu kifayah. Malah Islam ni memadukan kedua-dua unsur itu tadi dalam ikatan yang erat dan padu. Tidak wujud dalam negara Islam institusi kewangan yang khusus untuk pembangunan kerohanian semata-mata yang dipisahkan daripada pembendaharaan negara yang berfungsi membiayai projek pembangunan fizikal. Baiklah, kita beralih kepada sejarah penubuhan Baitul Mal di zaman Rasulullah. Secara umumnya, sejarah penubuhan Baitul Mal institusi kewangan Islam dalam bentuk Baitul Mal secara tidak rasminya telah wujud sejak dari zaman Rasulullah SAW dan Saidina Abu Bakar As-Siddiq lagi. Tetapi Baitul Mal dalam erti kata yang sebenar belum lagi wujud kerana pendapatan negara yang masih belum berkembang dengan pesat pada ketika itu. Pendapatan negara pada masa itu diperolehi melalui dua sumber, iaitu zakat dan harta yang diperolehi daripada peperangan seperti ghanimah, jizyah dan fai'u. Pendapatan negara pada ketika ini tidak disimpan lama. Ia akan terus diagih-agihkan kepada golongan yang memerlukan seperti golongan fakir, anak-anak yatim dan golongan lain-lain yang memerlukan. Faktor inilah yang menyebabkan fungsi Baitul Mal mudah dan tidak begitu ketara penggunaannya pada ketika itu. Institusi Baitul Mal ini secara rasminya telah wujud pada zaman pemerintahan Saidina Umar bin Al-Khattab. Pada zaman ini, kerajaan Islam banyak melakukan penaklukan yang menyebabkan wilayah Islam ini berkembang dengan pesat. Hasil daripada perluasan ini, harta benda yang terkumpul menjadi amat banyak dan tidak dapat diagihkan secara serta-merta. Khalifah Umar menerima cadangan yang dikemukakan oleh Khalid bin Al-Walid untuk menubuhkan satu perbendaharaan negara yang berasaskan kepada Al-Quran dan Hadis serta ijtihad para sahabat. Pada peringkat awalnya, perbendaharaan tersebut dikenali sebagai Diwan. Pada zaman Bani Umayyah 41 hingga 132 Hijrah, institusi Baitul Mal telah berkembang dengan begitu pesat. Islam telah berjaya meluaskan jajahan takluknya sehingga ke Afrika, Rom dan Konstantinopel. Sumber pendapatan negara yang paling penting pada ketika itu ialah kharaj, di samping zakat, ghanimah, fai'u dan jizyah. Baiklah, apakah yang dimaksudkan dengan zakat, jizyah, al-kharaj, al-ushur, al-ghanimah dan al-fai'u ini? Saya akan terangkan satu persatu. Okey, yang pertamanya adalah zakat.
Zakat bererti kebersihan dan kesucian. Ia merupakan satu bentuk bayaran tertentu yang dikenakan terhadap harta orang Islam apabila sampai nisab dan cukup haulnya. Yang kedua, jizyah. Jizyah ini merupakan perlindungan, yakni cukai yang dikenakan kepada orang kafir zimmi, iaitu orang bukan Islam yang tinggal di negara Islam atau negara bukan Islam yang meminta perlindungan dengan Islam. Yang ketiga, al-kharaj. Al-kharaj ialah cukai tanah yang dikenakan ke atas pemilik sama ada Islam ataupun bukan Islam. Yang keempat, al-usyur, yakni cukai yang dikenakan sebanyak 10% daripada hasil pertanian yang diperolehi daripada tuan-tuan tanah. Ini juga kadar bayaran tetap yang dikenakan ke atas kapal perdagangan bukan Islam yang singgah di pelabuhan-pelabuhan negara Islam untuk tujuan perniagaan. Seterusnya, al-ghanimah, yakni harta yang diperolehi daripada orang bukan Islam melalui peperangan. Yang terakhir adalah al-fai'u, yakni harta rampasan daripada orang kafir harbi tanpa peperangan seperti harta orang-orang murtad dan kafir harbi yang telah ditinggalkan. Al-fai'u juga harta yang diperolehi melalui jalan perdamaian setelah pihak musuh ini menyerah kalah. Kita beralih kepada sejarah Baitul Mal di Malaysia. Institusi Baitul Mal sememangnya telah lama wujud di Malaysia, tetapi konsep dan pelaksanaannya tidak sama seperti yang pernah diamalkan pada zaman awal pemerintahan Islam. Ia hanyalah merupakan kumpulan harta amanah majlis atau Jabatan Agama Islam Negeri, dan Baitul Mal itu hanya sebahagian daripada pembendaharaan negeri yang terpisah atau diasingkan dan bukannya sebagai perbendaharaan negara dalam konteks negara Islam. Kedudukan harta dan sumber hasil Baitul Mal dengan itu amat terbatas, dan dengan itu impak daripada tindakan yang dilaksanakan oleh Baitul Mal kepada ekonomi tidak dapat dilihat dengan jelas. Dilihat daripada struktur pentadbiran negara, Baitul Mal merupakan satu unit kecil terletak di bawah suatu struktur kuasa perundangan negeri. Struktur pentadbiran Baitul Mal adalah terletak di bawah suatu badan dikenali sebagai Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu. Majlis ini bertanggungjawab secara langsung tentang perjalanan undang-undang pentadbiran agama Islam, termasuk soal harta dan kewangan Baitul Mal di negeri-negeri berkenaan. Ternyata penelitian terperinci mendapati institusi Baitul Mal dari segi teori dan amalannya di Malaysia terpisah daripada hakikat dan fungsinya yang sebenar, dan skopnya telah dipersempitkan dan terbatas dalam bidang-bidang pelaksanaan undang-undang dari harta dalam pengertian yang terbatas. Oleh itu, perlu dilihat kembali amalan yang sedia ada dan berusaha untuk kita berlaku adil untuk meletakkan kembali institusi Baitul Mal kepada kedudukan dan melaksanakan peranan sewajarnya seperti yang dikehendaki oleh sistem ekonomi Islam itu sendiri. Seterusnya, mari kita lihat video animasi tentang isu dan cabaran Baitul Mal di negara Malaysia. Peranan Baitul Mal. Apakah impak jika Baitul Mal ini dilakukan secara adil? Okey, baiklah, saya akan merungkai segala persoalan yang terlintas di fikiran anda. Peranan Baitul Mal ini adalah untuk menyelesaikan masalah kemiskinan serta kedaifan dalam kalangan golongan Islam. Seterusnya, Baitul Mal ini sendiri berperanan untuk membina infrastruktur dan pelaburan dalam aktiviti sosial, perdagangan dan perindustrian.
Baitul Mal juga menyediakan keperluan-keperluan asas, bukan sahaja untuk tujuan pembangunan negara, bahkan ia merupakan tanggungjawab dari sudut kebajikan. Seterusnya, sumber-sumber dari Baitul Mal ini juga digunakan untuk membayar gaji pegawai kerajaan dan golongan tentera yang berkhidmat secara tetap ataupun sukarela. Seterusnya, Baitul Mal juga dapat mempertingkatkan pendapatan umat Islam melalui pinjaman subsidi dan mengeluarkan beasiswa untuk keperluan pelajar Islam. Seterusnya, bagi membayar gaji pegawai dan juga membuka tanah dan mengeluarkan bahan mentah. Rumusannya, Baitul Mal adalah pusat perbendaharaan negara Islam yang tunggal. Sebagai negara yang membangun, kita perlu tahu apa yang berkaitan Baitul Mal yang dikenakan kepada masyarakat. Di samping itu, Baitul Mal juga banyak manfaat dan faedahnya jika kita membuat pembayaran kepada Baitul Mal. Umat Islam sendiri seharusnya tahu apa yang Baitul Mal adalah institusi yang amat kukuh pada zaman Rasulullah. Jika boleh, pada zaman moden dengan teknologi yang membangun, kita perlulah mempertengahkan apa yang Baitul Mal buat dan bersama-sama membantu Baitul Mal naik ke peringkat antarabangsa. Sebagai umat Islam, kita perlulah membayar apa yang telah ditetapkan dalam syariat Islam, contohnya zakat. Islam tidak membebankan umat, tetapi untuk menyenangkan umatnya itu sendiri. Kita perlulah menyokong dan membantu negara Islam sendiri supaya masa depan generasi akan datang kenal apa itu Baitul Mal dan skop kerjanya. Saranan saya, kita perlu membuat apa yang dah ditetapkan dalam syariat Islam. Itu saja daripada saya, Hana Zakiah binti Wahab.